Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Alhamdulillah. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Ustaz sihat. wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Alhamdulillah. Jelas. Jelas. Okey. Muka ada ketat pek. Kita mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hadhihi niyyati syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tamanya alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnia Allah taala kita masih lagi sihat, kita masih lagi berkelapangan waktu, kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan pada malam ini, iaitu kita mengikuti pengajian ataupun kuliah maghrib. Moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa anak isteri kita, dosa keluarga kita. Moga-moga dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan hati kita dapat menerima apa jua yang kita bicarakan pada malam ini, tak lain dan tak bukan melainkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak menyambung pengajian kita kitab Pelita Penuntut. Pelita Penuntut. Muka surat 3. Pada hari Ahad baru ni kita telah membicarakan khutbah kitab. Khutbah. Maknanya Tak mahal Ustaz. Maknanya kita membahaskan tentang yang dikatakan berkenaan dengan muqaddimah. Pengarang nak menceritakan tentang kitab dia ni, maknanya bahawa khutbah kitab ini melambangkan isinya. Dia nak menceritakan adab-adab ataupun mutiara-mutiara kepada orang yang menuntut ilmu. Semoga ia memahami. Jadi kita orang yang menuntut ilmu ni kita kena faham. Kita kena beradab. Kita kena cintakan ilmu. Kena kita ketagih ilmu. Maknanya sentiasa nak mendampingkan diri kita kepada ilmu. Walaupun bagaimana cara pun
kita nak mendampingkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, menghindarkan diri kita daripada tak tahu ataupun daripada kejahilan. Jadi pada malam ini dia nak membahaskan tentang masuknya ilmu yang kita nak bicarakan. Kita nak bicarakan hakikat ilmu itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ini suatu pasal. Pada tajuk dia, dia menyebutkan tajuk dia pada menyatakan hakikat ilmu dan fiqh dan kelebihannya. Hakikat ilmu bermakna kita nak menceburi sesuatu ilmu. Kita kena tahu ilmu yang kita nak pelajari. Kita kena faham ilmu yang kita nak pelajari. Jadi kalau kita menuntut ilmu tak tahu ujung pangkal. Macam kita ke masjid, tiba-tiba kita mendengar ustaz bagi kuliah, tak tahu ujung pangkal. Tak tahu perbahasannya. Tak tahu apa nama ni maudhu'nya, tajuknya. Jadi kita di dalam menuntut ilmu, kita kena tahu hakikat ilmu. Ustaz ni mengajar kisah kisah tauhid. Kita tahu bab tauhid. Ataupun kita memahami ustaz ni mengajar hadis. Itu kita kena tahu. Jadi kalau kita mendengar, kita ke masjid ataupun ke surau ataupun tempat-tempat majlis ilmu, bermakna kita tak tahu kepala ekor. Kita tak tahu. Ustaz tu cerita apa? Kuliah maghrib? Tak tahu. Ustaz tu bahaskan tajuk apa? Panjanglah. Ustaz tu bahaskan tajuk apa? Boleh tahanlah, sedap, kelakar. Jadi kita dapat ilmu tu ilmu kelakar. Jadi kelakar tu bukan ilmu. Kelakar tu sampingan untuk menceriakan suasana. Itu jadi nak bahaskan hakikat ilmu. Sebagai contoh, kita belajar ilmu tajwid. Kita belajar ilmu tajwid. Kita belajar talaqi ke ataupun kita belajar kitab. Kita belajar kitab. Maknanya kuliah maghrib ataupun kuliah isya ataupun kuliah duha. Contohnya saya mengajar kitab tajwid ni hari Isnin di surau 500. Kitabnya Sirajul Qari. Bergila-gila kitab ni. Minhajus Salam, Masailul Muhtadi, lepas tu Sirajul Qari. Jadi nak sebutkan Sirajul Qari. Jadi kitab Sirajul Qari ni membahaskan tentang tajwid. Ataupun kitab Pulau Jawa. Di Pekan Pulau Jawa, kitab kuliah isyak. Kitab Tuhfatul Ikhwan. Tuhfatul Ikhwan, kuliah isyak. Selepas daripada isyak kita baca kitab tajwid. Jadi hakikat ilmu tajwid itu kita mendalami. Kita mendalami, maknanya jemaah-jemaah kita ke masjid ataupun ke surau yang disebutkan itu, maknanya nak mendalami ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu bab apa? Bab membaca Quran. Kita nak membaca Quran, wajib ataupun fardu ain bagi orang yang membaca Quran itu bertajwid. Bertajwid artinya mengamati hukum-hukum yang berkait dengan tajwid. Sebab itu syair dia ada sebut wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun lam yujawwidil qur'ani asimun. Mengambil pelajaran tajwid itu perkara wajib bagi orang yang nak membaca Quran.
Maknanya setiap huruf Quran itu tak ada diberi tajwid asimun. Maknanya berdosa. Itu kita hakikat kita belajar tajwid. Lepas tu syair itu disebut lagi li'annahu bihil ilahu anzala. Sesungguhnya Quran itu diturunkan oleh Allah. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Lepas tu sampai kepada kita. Makna kita belajar tajwid untuk mengelokkan Quran. Kita nak baca Quran mengelokkan, maka kita belajar tajwid. Jadi hakikat itu seseorang yang belajar tajwid untuk mengelokkan bacaan Al-Quran. Sekiranya bacaan Al-Quran itu tidak diberi tajwid ataupun tidak tahu tajwid, maka barangkali dia salah dari sebutannya, dari makhrajnya, dari sifat hurufnya, dari kaedah dengungnya, dari kaedah panjang pendek. Itu nak kita mengetahui hakikat ilmu tu. Jadi kita kuliah hari Ahad, hari Rabu ni, 2 malam kita kuliah ni, nak tahu kitab pelita ilmu ini, bab adab ataupun tata cara seseorang yang nak mendapatkan ilmu. Nak mendapatkan ilmu dalam arti kata hakikat ilmu yang kita belajar pada hari Ahad, pada hari Rabu, pada hari Ahad, pada hari Rabu. Maksudnya kaedah-kaedah yang dibentangkan di dalam kitab ni berbicara kisah motivasi ataupun adab untuk mendapatkan ilmu. Itu hakikatnya. Tergendala seketika. Aduh. Ini lama kan ni. Tapi kita jangan masuk dulu. Kita timing kedua. Kita buat tak jalan, dia tak. Kita ada orang masuk. Tak ada orang lagi. Ini dah. Okey. Ustaz dah ada lah. Ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang dah pun nak berlalu dia pun dapat. Link ada masalah sikit. Masalah sikit. Boleh? Boleh. Link satu ada 100. Dah penuh. Link 1 ada 100. Link 2 orang banyak tak dapat. Ada 9 orang. Clear. Hak 1 clear? Clear. Link 1 Clear Ustaz, clear. Clear. Baru nampak. Rancangan tergendala sebentar. Jadi saya sambung hakikat ilmu. Di dalam kitab kita ni nak mengabarkan kita mesti tahu ilmu yang kita nak bicarakan. Masalah kita ambil contoh lain, masalah memasak nasi minyak sikit,
bilangan yang sikit, periuk yang kecil, lain nasi minyak orang kahwin. Itu dia maksudnya. Jadi kita masak untuk keluarga kita, lain untuk orang ramai, seperiuk besar, 2 periuk besar, lain. Maknanya kita kena berbezakan masak yang sikit dan masak yang banyak. Jadi dikatakan hakikat ilmu. Itu cerita masak memasak. Jadi cerita ni, cerita agama yang saya sebutkan tadi, kita contohnya, kita belajar tajwid. Belajar tajwid, kita kena ambil hakikat ilmu tajwid itu nak membetulkan bacaan Quran. Sebab saya kata tadi, apa nama ni, syair wal akhzu bit tajwidi hatmun lazimun. Maknanya mengambil tajwid, belajar tajwid perkara wajib. Sebab lam wajawidul Qur'ani asimun. Kerana apa? Kerana perkataan ataupun ayat-ayat Al-Quran itu tak diberi tajwid, kita berdosa. Kita tak tahu tajwid, tak tahu nak sebut apa gitu, begini sebut salah, berdosa. Itu dia hakikat ilmu. Lepas tu dia sebut dan fiqh. Ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni kalau kita belajar ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Dipanggil rubuk ilmu fiqh. 4 tajuk, 4 bidang ilmu fiqh. Ibadat ni daripada bersuci sampai naik haji. Ibadat. Di dalam itu banyak kisah tayamum, kisah mengambil air semayang, kisah mandi, hadas, kisah gini-gini sampai ibadat haji. Termasuklah sembahyang, puasa di dalam kisah ibadat. Zakat, apa gini, kita kena tahu ilmu fiqh. Lepas tu ibadat, lepas tu muamalat. Muamalat ni daripada jual beli sampai membagi harta pusaka, dan last sekali ihya'ul mawad, iaitu bab meneroka tanah. Bab meneroka tanah di dalam muamalat, ilmu fiqh tu. Yang ketiga, munakahat. Munakahat ni kalau nak panjang huraian ni panjang lagi. Muamalat tu panjang lagi. Bab sewa menyewa, bab upah mengupah, bab gadai menggadai. Macam-macam. Pinjam meminjam, jual beli, apa nama ni, hakikat-hakikat yang berkait interaksi. Maknanya berhubung dengan hubungan manusia. Berhubung dengan manusia. Macam kita ke pasar, jual beli. Al-bai'u, jual beli. Itu. Lepas tu ringkas je. Munakahat. Munakahat ni nikah kahwin. Nikah kahwin ni daripada bab apa nama meminang. Bab meminang dahulunya bab pengertian kahwin itu, akhir sekali penjagaan anak ketika bercerai. Itu munakahat. Lepas itu apa nama jinayat. Jinayat ni berkait dengan hudud dan juga qisas. Itu ilmu fiqh. Jadi kita tak mampu untuk menjangkau sampai kepada peringkat itu, kita cubik-cubik saja. Kita cubik-cubik saja di dalam ilmu fiqh. Contohnya kisah ibadat hak dekat dengan kita. Kisah ibadat yang dekat dengan kita pada pengajian siri 1, siri 2, siri 3, siri 4. Malam ni siri berapa? Siri 5. Siri 5. Tak ingat dah. Tak ingat siri dah. Siri berapa? Malam ni? 4, Ustaz. Tak tahu. 4 Ustaz. 4. Siri 4. Siri 4. Maknanya
kita daripada siri 1, siri 2, siri 3, siri 4 di dalam konteks ilmu fiqh ni hak dekat dengan kita, menjangkaui hak lain kita jarang-jarang guna. Jarang-jarang guna. Contoh saya nak tanya. Kisah ibadat ajalah. Kisah ibadat. Kisah ibadat. Boleh jawab? Siapa nak jawab angkat tangan. Boleh jawab? Maknanya kita ni sembahyang 5 waktu. Sembahyang Jumaat, sembahyang sunat, sembahyang qada. Sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumaat, sembahyang qada, lepas itu sembahyang sunat. Kisah ibadat tu dalam fiqh. Saya nak tanya. Sidang hadirin online sekalian. Saya nak tanya perhatian juga kepada tuan-tuan yang nak menyertai kuliah kita ni. Link 1 dah penuh. Sila masuk ke link kedua. Dia 100 saja, link. Satu link 100 saja. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, kalau sekiranya memang tak lepas masuk, bukan sekira-kiranya tak lepas masuk ke link pertama, maka masuk ke link kedua. Masuk link 2. Kita ada bagi link 1, link 2. Link 1 hostnya, adminnya saudara Hafizul. Lepas tu link kedua saudara Zul. Link yang pertama dah penuh, sila masuk link kedua. Seperti mana kita dah bagi link, kita wasakkan, perpanjangkan link yang kedua. Link pertama penuh, link kedua. Tu. Saya nak tanya. Yang rapat dengan kita, saya suka contoh, memberikan contoh, membawakan contoh yang kita guna sehari-hari. Kalau hak jauh di Gunung Tahan, tak jadi, tak faham. Yang contoh kita ni, apakah syarat dahulu daripada sembahyang? Saya tak tanya berapa. Apakah syarat dahulu daripada sembahyang? Berwudu. Dia kata Berwudu, Ustaz. Maksudnya dahulu daripada sembahyang ni jami' manik. Jami' manik tu rangkuman umum. Beruduk tu dalam benda. Sebut dalam kitab. Dalam benda. Suci. Itu dah ayat kitabnya. Ayat kitab contohnya bersuci daripada hadas besar, hadas kecil. Bersuci daripada hadas besar, hadas kecil. Dia tu satu item. Bersuci daripada hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil tu masuk di dalamnya untuk. Tu. Lagi? Itu dalam teks kita mengaji. Itu nak sebutkan fiqh. Kita memahami fiqh di dalam kitab ni suci. Nak beritahu motivasi di dalam pengajian ataupun kita menuntut ilmu ni mesti faham. Mesti faham item yang kita nak masuk dalamnya. Seperti mana saya katakan tadi, kita belajar tajwid. Apa tujuan belajar tajwid? Nak membetulkan bacaan Quran kita, nak membetulkan bacaan doa kita umpamanya. Itu. Jadi bila bertajwid bagus.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq. Contoh, Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Tajwidnya benar. Tammah. Mat benar. Mat benar. Mak wajib muttasil. Mat? Ya ke mat wajib muttasil? Tammah. Mak kalimi musaqqal. Mat? Kalimi musaqqal. Tu. Mat lazim kalimi musaqqal wala dhallin. Berapa harakat baca? 6. 6. Lepas tu li mat mana? 2, 4, 6 mat arik sukun. Contoh. Tutup mic. Maknanya contoh. Makna contoh di dalam kitab ini, sebab apa saya berkait dengan tajwid? Dalam ilmu fiqh ni, berkait dengan tajwid ni, kita semayang. Kita semayang berkait dengan tajwid. Baca Fatihah berkait dengan tajwid. Baca ayat-ayat Al-Quran, makna ayat-ayat tinggi. Lepas tu kita kata ayat-ayat lazim berkait dengan tajwid. Itu fiqh. Lepas itu, saya teringat masa mengaji-ngaji dulu, definasi fiqh ni, al-fiqhu lughatan al-fahmu. Makna fiqh ini dari sudut bahasa Arab, faham. Kita kena faham. Kita kena faham. Lepas itu, saya nak sebutkan perkara dahulu daripada semaya ni, syarat sah semaya ni. Pertama, mumayyiz. Apa arti mumayyiz? Budak yang semaya ni erti bersih kotor. Mumayyiz. Ataupun kita orang tua ni mumayyiz. Maknanya dapat membezakan antara kotor dengan bersih. Yang kedua, mengetahui fardu dan sunat. Kita semayang ni kena tahu fardu dan sunat, baru sah semayang. Maksudnya bukan disyarat membilang. Cuma tahu. Saya kata rukuk. Maknanya rukuk ke sunat? Betul. Kita tahu beza. Lepas tu saya kata rukuk rukun nombor berapa? Belum tahu yang kita tahu. Rukun yang nombor berapa? Maknanya kita ilmu fiqh ini mendalami. Kita rukuk ni, kita semayang rukuk, lepas membaca Fatihah, lepas membaca ayat 2 rakaat daripada semayang tu, maghrib 2 rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua, maknanya surah yang dibaca selepas daripada Fatihah sunat saja. Maksudnya daripada surah, lepas daripada surah kita rukuk. Jadi rukuk itu kita tahu rukun. Lepas itu rukuk tu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baca itu macam mana hukumnya? Sunat. Itu nak beza. Itu dia kata fiqh tu maknanya memahami, kita mengaji. Memahami. Yang ketiganya membezakan fardu dan sunatnya, dapat beza. Yang keempatnya mengetahui masuk waktu. Yang kelima menutup aurat. Yang keenam menghadap kiblat. Yang ketujuh suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badannya, pada pakaiannya, pada tempatnya. Yang ke-8 suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Itu dikatakan ambil air semayang. Itu contoh. Maknanya kita di dalam fiqh ni
membahaskan kita memahami perkara itu. Perkara itu. Boleh faham? Boleh. InsyaAllah. Dan kelebihan menuntut ilmu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya bermula menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap laki-laki. Menuntut ilmu itu wajib. Bukan sambilan-sambilan. Bukan menyambil saja. Menuntut. Kita ni masalah sekarang ni, masalah kita berasa kewajipan menuntut ilmu tu tak wajib. Tak wajib. Jadi, di dalam memahami agama ini, kita menuntut ilmu ni wajib. Bukan sunat-sunat. Bukan sunat-sunat. Istilahnya, kita masjid ataupun surau. Kadang-kadang surau ataupun masjid tu, dah ustaz nak nak kuliah, malam Jumaat. Saya ni malam Jumaat saja yang ada. Maka AJK ataupun jawatan kuasa dia, tak apalah ustaz, kita kuliah malam Jumaat. Sebab ustaz ni ada free malam Jumaat. Jadi dia memahami. Maknanya menuntut ilmu itu wajib. Apakala acara-acara lain tu kita tahlil apa begitu begini, malam-malam lain boleh, ataupun malam ustaz tak ada boleh. Dan ada setengah kita malam ustaz tu maghrib kuliah, lepas tu masuk isyak, lepas itu kuliah semayang isyak, lepas semayang isyak bertahlil contohnya. Maknanya keutamaan. Kalau saya kuliah, maknanya lepas mengajar tu terus hajat Jumaah tu nak tahlil, saya terus buat. Malam-malam bila tak kisah. malam Selasa, malam Rabu tak kisah. Maknanya ada hajat Jumaah yang nak ke kita membawa tahlilnya, insya-Allah lepas baca kitab tu kita tahlil, lepas tu barulah kita sembahyang isyak. Itu contoh keutamaan. Keutamaan. Jadi menuntut ilmu ini wajib atas tiap-tiap laki-laki yang Islam dan yang perempuan. Wajib. Jadi oleh kerana itu, kalau ketika kita tidak ada wabak penyakit ini, maknanya suri rumah tidak berpeluang untuk ke masjid. Laki dia, suami dia saja ke masjidnya. Dia tidak berpeluang ke masjid. Jadi kuliah online ni alhamdulillah, makna hikmah Allah Taala, suri rumah dapat mendengar daripada saya sepatah seledah, orang cakap orang tua-tua. Sepatah seledah dengar daripada saya serba sedikit pahaman agama yang kita perlu tahu. Sebabnya kadang-kadang suri rumah ni ada kuliah-kuliah, walaupun dia berkesempatan, dia malas. Kuliah petang ke pukul 3. Kadang-kadang dia malas sebab pukul 3 ni tidur sedap. Hari Ahad pukul 3 tidur sedap. Lepas tu asar bangun. Contoh, bukan nak khabar kemalas, tidak berkesempatan. Jadi oleh kerana pendedahan kepada ini, wajib kita menuntut ilmu ni. Dan suaminya, kalau dia tak pandai, dia tak lebih, wajib dia suruh isteri dia belajar. Isteri dia belajar untuk memahami agama. Tu dia. Wajib. Kita ni nak bagi motivasi kepada kita dengar. Dengar, maknanya kita menuntut ilmu ni kewajipan nak bawa mati hasil daripada ilmu, nak beramal hasil daripada ilmu, nak tahu hasil daripada ilmu. Bilakah sudahnya kita dalam tak erti?
Kita dalam tak reti. Itu baru berkait dengan ilmu fiqh. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Lepas itu kita cubik sikit berkenaan dengan ibadat. Kita katakan syarat sah semayang itu 7-8 perkara. Itu kita mendalami. Semoga kita ni faham betul dalam beribadat. Jangan tiru-tiru, jangan itu, jangan ini. Makna kita faham. Contoh kita tak dapat nak semayang tarawih setahun, 2 tahun ini. Adakah kita semayang di rumah kita? Setengah orang kata beranggapan dia ni semayang tarawih mesti di masjid. Itu salah faham. Walau bagaimanapun masjid itu, surau itu bagus berjemaah ramai-ramai. Bagus berjemaah ramai-ramai. Tetapi oleh kerana COVID-19 ini, kita dihadkan untuk semayang tarawih, automatik dia reti semayang. Walaupun dia tak reti nak mengimamkan semayang itu, dia semayang seorang. Usalli sunnat tarawih rakaatain. Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca Inna A'taina rakaat pertama, Fatihah rakaat kedua, baca Qul huwallahu ahad. Kalau Inna A'taina tak dapat, Qul huwallahu tak dapat, makna tak payah baca. Itu menunjukkan kita faham betul. Makna baca Fatihah saja, ayat-ayat sunat saja. Ayat-ayat sunat saja. Lepas itu Fatihah tak boleh baca. Kalau Fatihah tak boleh baca, tak payah semayang. Itu hakikat. Kita faham. Kita faham. Contoh lain lagi. Kita faham dalam ilmu ini, sekiranya Tok Imam hari Jumaat, Tok Imam uzur, Tok Khatib uzur. Tok Imam uzur, Tok Khatib uzur. Adakah kita mampu untuk menjadi imam Jumaat? Adakah kita mampu untuk membaca khutbah? Jadi kalau orang yang berilmu, nak faham, kalau orang yang berilmu, dia faham sungguh-sungguh, dia membaca khutbah boleh. Lepas itu, dia membaca menjadi imam boleh. Itu hakikat. Sebab kita berilmu. Faham? Ketahui olehmu bahawasanya tiada wajib atas tiap-tiap laki-laki dan yang Islam dan perempuan yang Islam itu menuntuti sekalian ilmu. Maknanya kita tak wajib menuntut ilmu tu sebarang bidang. Tak terjangkau kepada kita sebarang bidang. Sebarang bidang. Nak tahu itu, nak tahu ini. Tak mampu. Hak kenik-kenik ni, hak wajib-wajib ni kita keutamaan. Yang keutamaan hak fardu bagi kita. Supaya kita memahami, lepas itu kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Itu perintah Allah Ta'ala. Jadi dia kata dalam kitab ni tak wajib menuntut ilmu banyak-banyak ni. Ilmu banyak-banyak ni. Bahkan wajib atasnya menuntut akan ilmu kelakuan dan iaitu ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Ilmu kelakuan. Ilmu kelakuan ni arti katanya ilmu nak buat. Ilmu yang nak buat, yang nak beramal. Ilmu yang nak beramal, dia sebut contohnya ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni, ilmu nak mengenal Allah Ta'ala. Ilmu nak mengenal Allah Ta'ala. Faham? Ilmu nak mengenal Allah Ta'ala, itu dikata ilmu tauhid. Perbincangannya kisah ketuhanan, kisah kenabian, kisah perkara-perkara ghaib. Tunjang utama ilmu usuluddin ni. Sebagai contoh, apa
yang kita kata kita ilmu tauhid ni ketuhanan, membahaskan ketuhanan. Kita kena ada Allah. Sebut Allah. Kalau tak kenal Allah, kalau kita tak percaya kepada Allah, artinya ibadat kita tak sah. Maksudnya, percaya kepada Allah itu sah dan amal ibadat kita. Sah dan amal ibadat. Awak yakin Allah itu Tuhan kita? Yakin. Allah Maha Kuasa begitu, begini. Makna sah dan ibadat. Saya nak tanya. Kita ni nak pergi ke Putrajaya. Dalam kepala kita ada tak Putrajaya? Ada. Ada Putrajaya. Ada Ustaz. Ada Putrajaya. Kita nampak gambar lawa begini. Masalah sekarang ni, kita memandu kereta dalam keadaan kita tak tahu, lepas tak kita ke Putrajaya? Tak lepas. Itu dia. Kabarkan. Kita tak lepas walaupun dalam kepala kita Putrajaya, melainkan kita tanya orang jalan mana. Lepas itu zaman canggih ni Waze. Dia boleh tunjuk jalan ini. Saya nak contohkan ilmu tauhid tu macam itulah. Kita tahu Putrajaya tapi nak sampai ke situ. Jadi oleh kerana itu dia kata menuntut ilmu itu wajib, iaitu ilmu usuluddin. Ilmu kita nak mengenal Allah, iaitu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Kita nak mengenal rasul-rasul. Sifat yang wajib bagi rasul, sifat yang mustahil bagi rasul, sifat yang harus bagi rasul. Tahu tak tahu kita Nabi 124,000. 124,000 Nabi. Lepas itu, Rasul 313 orang. Lepas itu, disebutkan dalam Al-Quran 25 orang. 25 orang. Nak mendalami situ sebagai kunci. Apa kaitannya? Ilmu usuluddin ni berkaitan dengan rukun benda. Berkaitan dengan rukun Islam. Iman. Rukun iman. Berkait dengan rukun iman. Jadi pertama percaya kepada Allah. Kita kenal Allah. Kita kenal Allah Maha Berkuasa. Tetapi saya contohkan tadi. Itu dinisbahkan suasana keadaan kita. Suasana. Itu peri penting ilmu usuluddin. Lepas tu yang ketiganya perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat ni kita akan menuju ke sini. Perkara sam'iyat. Alam barzakh. Alam barzakh. Alam mahsyar. Titi siratul mustaqim. Mizan. Syurga, neraka, apa gitu gini yang berkaitan dengan as-sam'iyat. Bermakna kita mendalami ilmu usuluddin ni berkait dengan ketuhanan, berkait dengan kenabian, berkait dengan perkara-perkara gaib. 3 serangkai. 3 serangkai ini nak menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan 3 serangkai darah tinggi kencing manis buah pinggang. 3 serangkai ini, 3 serangkai ini yang berkait dengan ketuhanan, kita nak kenal betul-betul Allah melalui sifatnya. Sebab mengikut riwayatnya dalam kitab bercerita kisah nak mati ni, dekat nak mati kita seorang saja.
kita sakit, orang datang menziarah kita, berduyun-duyun. Berduyun-duyun. Kita mati, berduyun-duyun. Persoalannya, ketika kita sakit itu dan membawa kepada kematian kita, masa dekat nak mati itu nazak, saudara mara kita, rakan taulan kita tak dapat membantu. Sebab itu disebut ke dalam kitab, maknanya kita ketika kita nazak itu, ketika kita nazak, bayang-bayang iblis tu dia dekat dengan kita. Iblis menjelema sebagai mak kita. Menjelema sebagai mak. Lepas tu iblis menjelema sebagai ayah. Sebagai ayah. Nak menggoda kita ketika sakaratul maut. Sakarat mana mana? Bismillah. Mabuk Ustaz. Mabuk nak mati. Mabuk obat tahan lagi. Mabuk obat minum airnya. Mabuk obat minum airnya. Mabuk dekat nak mati ni siapa-siapa tak boleh bantu. Melainkan kekuatan kita, la ilaha illallah. InsyaAllah. Itu ilmu usuluddin. Perkara berkait dengan Nabi. Kita ni mengikut Nabi, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qudwah hasanah. Biasa kita mendengar cerita Maulidur Rasul, Ma'al Hijrah, qudwah hasanah. Kita ni tak ada benda lain mengikut Nabi. Tetapi ada orang-orang yang I love Jesus. Dengar perkataan itu. I love Jesus ni, orang agama lain ni, dia mempercayai Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi kita. Kita faham tak Jesus daripada agama lain ni, Jesus ni Tuhan dia, Tuhan Mak, Tuhan Anak. Itu nak faham kenabian. Kita tulis baju I love Jesus. Jesus itu memang Nabi Isa tu Nabi kita. Wajib percaya Nabi Isa tu Nabi kita. Daripada Adam, Idris, Nuh, Saleh. Tetapi kita ni Nabi yang akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat dia. Walaupun Nabi tu, Nabi lain tu, kita wajib, Rasul tu, kita wajib percaya. Tapi maksudnya, orang tu nak memesongkan kita. Nak memesong, saya ni, contoh, saya ni umat Nabi Adam. Kita bercakap begitu, umat Nabi Adam tak memperakui umat Nabi Muhammad, bahaya kita. Umat Nabi Muhammad tak akui, bahaya kita. Sebab kitanya di zaman akhir ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita nak jelaskan berkait dengan ilmu usuluddin. Perkara-perkara sam'iyat akan mati. Akan mati, agama kita menerangkan, memberitahu kita mati esok akan kita mati esok akan melalui pertama sekali alam barzah. Ketika ini ibu bapa kita yang telah meninggal, rakan taulan kita yang telah meninggal, saudara mara yang kita telah meninggal, ketika ini dia buat apa? Itu yang kita kena faham.
daripada mula matilah. Mula mati sebelum masuk alam barzah itu, dalam proses menguruh ke jenazah, sekiranya kita dapat bantuan daripada saudara-saudara kita, masa memandinya dengan penuh doa apa begitu begini, lepas tu masa mengapannya dengan penuh baca-baca doa begitu begini untuk dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu masa masuk dalam kubur, kita dah belajar perkara-perkara yang berkaitan. Masa membaca doa, masa mandi tu, Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bantuan hak hidup kepada hak mati. Lepas tu ngapan pula. Saya nak sikit-sikit lah. Lepas tu mengapan, Allahumma ja'al libasahu anil karim wa adkhilhu ya Allah Ta'ala birahmatikal jannata ya arhamar rahimin. Masa membuatkan kapan. Bantuan kita. Lepas itu masa masuk ke kubur. Masa masuk ke kubur. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah abwabas sama' li ruhihi. Baru mengusul keranda ataupun jenazah nak masuk ke liang lahat. Lepas itu tanah tu. Tanah. Minha khalaqnakum. Allah malakinhu indal mas'alah hujjatah. Dia letak di kepala, letak di pinggang. Wa fiha nu'idukum. Allahumma aftah abwabas sama' li ruhihi. Letak di pinggang, letak di kaki. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allahumma jafil anjambaihi. Itu perkara sam'iyat. Kita alam barzah, ketika kiamat, bangkit daripada kubur, di padang mahsyar kira bicara, penyudahnya kepada syurga dan neraka. Itu dia. Dia kata ilmu usuluddin, nak membahaskan. Lepas itu ilmu fiqh, saya dah sebutkan tadi ilmu fiqh, ilmu kelakuan. Kelakuan kita nak semayang, kelakuan kita nak puasa, rukun puasa umpamanya. Kelakuan kita nak haji, kelakuan kita nak umrah, kelakuan kita nak korban. Perkara-perkara itu berkait dengan ilmu fiqh. Perkara-perkara itu yang berkait dengan ilmu fiqh. Sebab itu kadang-kala ilmu fiqh ini, contohnya saya nak bawa sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ketika ini pemerintah kerajaan Kaabah, makna dihadkan ketika dulu tu 100 orang, lepas itu 50 orang, lepas itu 12 orang. Maksudnya hukum fiqh itu macam berubah-ubah situasi. Tengok situasi. Maknanya kita uzur tak daya nak puasa Ramadan, uzur sakit gitu gini, adakah kita wajib puasa? Jawab. Tidak. Tak wajib. Tak wajib. Tak wajib puasa. Pasal apa tak wajib puasa ketika bulan Ramadan? Pasal apa? Uzur. Itu dia fiqh terberubah-ubah. Saya nak kaitkan juga sembahyang Jumaat tu. Saya khabar tadi. Maknanya kita tidak dibenarkan sembahyang Jumaat. Hukum Jumaat ni bukan main-main. Hukum Jumaat ni tidak mesti wajib sembahyang. Tapi oleh kerana COVID-19 ini, lepas tu hukum itu, fatwa itu dikeluarkan. Kalau kita jabat negeri Pahang dan negeri-negeri lain, fatwa itu dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Perunding Hukum Syarak Negeri Pahang. Dia ada jawatan kuasa dia. Mana-mana negeri. Bila fatwa itu diputuskan bahawa
tak boleh nak sembahyang Jumaat kerana alasan-alasan gitu gini-gini, kita tak payahlah pergi Jumaat. Itu faham. Jadi hukum-hukum fatwa ni bukan kerja kita, alim ulama, mufti. Jadi tak payahlah sampai nak bertumbuk, nak pergi sembahyang Jumaat. Sampai tak bertegur siapa nak pergi sembahyang Jumaat. Sampai khabar kroning tu imam, kroning jawatan kuasa. Sampai memanjat pagar. Sampai itu keadaan dia. Kita tak faham. Kalau dia kata maknanya siapa cepat dia dapat sembahyang Jumaat 12 orang. Maknanya kita tak wajib Jumaat, kita wajib sembahyang mana? Jangan sembahyang asar, Zuhur tak sembahyang. Maknanya kita wajib sembahyang Zuhur. Habis masalah. Kalau kita faham peka. Dan dikehendaki dengan kelakuan itu iaitu pekerjaan yang kedatangan bagi manusia. Kedatangan tu makna biasa dibuat. Keparduan. Kebiasaan dibuat bagi manusia daripada kufur. Kita tak nak kufur. Itu ilmu usuluddin tu. Kufur. Bab ilmu usuluddin. Bab ilmu usuluddin. Dan iman. Bab ilmu usuluddin. Bab ilmu tauhid. Dan semayang. Bab fiqh. Dan puasa. Bab fiqh. Dan lainnya. Dia contohkan saja. Hak itu. Hak dekat dengan kita dicontohkan saja. Daripada sekalian kelakuan. Benda hak kita buat-buat. Seperti dikatakan yang terlebih afdal ilmu itu ilmu kelakuan. Makna hak kita buat. Kita belajar ni hak kita buat. Tak payahlah tinggi-tinggi. Maknanya nak memberi kepahaman, keparduan dan perkara-perkara sunat dan lingkungan kita. Sembahyang Jumaat kita reti, puasa kita reti, lepas tu umrah kita reti kalau nak umrah. Kalau nak umrah. Lepas tu korban kita reti, lepas tu memandi mayat kita reti, sembahyang jenazah kita reti, baca khutbah kita reti, azan kita reti, iqamat kita reti, sembahyang raya kita reti, gerhana gerhana bulan, gerhana matahari, sembahyang istisqa. Sembahyang istisqa tu benda? Minta hujan. Sembahyang minta hujan. Kita reti serba sedikit. Itu disebut ilmu kelakuan. Ilmu kelakuan. Kita ni retinya sembahyang hajat aja. Sembahyang hajat reti sebab hajat terbanyak. Sembahyang awabi jeng dah. Sembahyang awabi jeng. Sembahyang tasbih jeng. Sembahyang raya jeng pula. Sembahyang mayat terkadang-kadang jeng. Takbir sampai 5 kali, 6 kali. Itu maknanya kita tak faham ilmu kelakuan. Maknanya kalau saya sebut dah siri 1, siri 2 dulu, kita nak sembahyang Jumaat, nak sembahyang mayat ni, kita kena confirm kita reti. Kena confirm kita reti. Usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala ataupun Allahu Akbar. Kita baca mana? Fatihah. Fatihah. Kenapa tak baca doa iftitah? Okey, rukun. Kenapa tak baca doa iftitah? Tidak disunatkan. Maknanya kalau tu imam ataupun makmum Allahu Akbar kabira. Orang Terengganu khabar berat nana. Maknanya kita tak faham. Dia Allahu Akbar Fatihah. Allahu Akbar salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala innaka Hamidum Majid. Makna fardu sunat. Allah maghfir lahu warhamhu. Allah maghfir lahu warhamhu. Wajib. Selebih itu sunat. Jadi maknanya kalau kita kemas
Selawat, selawat yang ketiga, takbir yang ketiga. Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lepas itu kama sallai ta'ala sehingga habis innaka hamidum majid. Adakah sunat pula Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu? Tak. Tak. Kita faham. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Saya sebut tadi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cukuplah. Cukuplah. Ataupun Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa 'izhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Tu. Lepas itu Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Bla 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 bla. Panjang lagi. Tak wajib, sunat. Allahu akbar. Ketika itu maksudnya takbir yang keempat sunat dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Sunat saja. Tak baca Allahu akbar, assalamualaikum. Sahlah mencukupi rukunnya. Saya kata tadi Allahu akbar, nyebahai Allahu akbar, salah faham. Takbir kelima. Itu maknanya ilmu kelakuan itu ilmu yang kita biasa buat. Artinya dia beritahu bahawasanya di dalam kepentingan ataupun hakikat yang kita nak belajar ni ilmu, khususnya ilmu fiqh dengan ilmu tauhid. Ilmu fiqh dengan ilmu tauhid artinya ilmu kelakuan. Kelakuan diri kita. Sebab apa ilmu kelakuan dipanggil? Kelakuan benda. Kelakuan nak beramal. Kelakuan iktikad kita, kepercayaan kita. Itu ilmu fiqh beramal, ilmu iktikad iaitu yang berkait dengan ilmu usuluddin. Itu. Kita sebut di dalam ilmu usuluddin ni iaitu sifat 20 ketuhanan. Bab ketuhanan saya telah imbah lalu, siri pertama, siri kedua, siri ketiga, membahaskan perkara itu. Boleh faham? Boleh faham? Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Barakallah. Jadi setakat itu dulu. InsyaAllah di lain-lain masa kita sambung lagi hari Ahad ni. InsyaAllah hari Ahad berkenaan dengan lebih lanjut lagi diceritakan tentang hakikat ilmu itu, ilmu yang perlu kita mengetahui, perlu kita mengaji. Jadi ringkasnya, pertama sekali kita kena tahu hakikat ilmu yang kita nak belajar itu. Pembincangan ilmu yang kita nak belajar. Lepas tu kedua, dia beritahu ilmu yang nak belajar itu, ilmu yang keutamaannya iaitu ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Lepas itu yang ketiganya kita kena ingat menuntut ilmu itu wajib kepada perempuan, kepada laki-laki dan perempuan. Hakikat wajib tu maksudnya belajar ilmu tu nak menghindarkan daripada kejahilan kita dan boleh melaksanakan segala perintah Allah dan
boleh menghindarkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mutiara ataupun buah hasilnya, kita insya-Allah akan selamat di dunia, akan selamat di akhirat dengan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua. Moga-moga kita disihatkan tubuh badan, Sama-sama. dipanjangkan umur, diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berjumpa lagi pada malam Ahad ini insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabil karim syarrad dunya wa 'adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi hari Ahad. Okay, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabi jangan terakhir. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Mai esok biasa mana? Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Sama-sama insya-Allah. Tak ada dulu. Itu